Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam kelas matematik bersama Cikgu Azhar. Okey, jom. Untuk minggu ini kita masih lagi berada di dalam bidang yang sama iaitu nombor dan operasi. Tajuk wang, standard kandungan 3.5, standard pembelajaran 3.5.1. Di akhir pembelajaran kamu akan dapat menyelesaikan dengan betul sekurang-kurangnya 2 daripada 4 soalan penyelesaian masalah melibatkan wang dalam lingkungan RM1,000,000 dalam situasi harian. Okey, jom kita lihat contoh yang pertama. Okey, kalau kamu masih ingat sebelum cuti PKP hari itu, cikgu ada terangkan sedikit mengenai akaun simpanan, mengenai kadar faedah, nilai faedah, faedah mudah, faedah kompaun. Masih ingat lagi tak? Macam mana nak kira faedah mudah? Okey, tak ingat. Tak ingat tak apa. Kita refresh balik. Okey. Okey, sebagai contoh, kamu menyimpan di bank pada tahun 2018 iaitu tahun pertama sebanyak RM2,000. Okey, akaun simpanan kamu ada RM2,000. Okey. Sebagai ganjaran menyimpan di bank tersebut, bank memberi kadar faedah sebanyak 1.5%. Okey, soalannya, kira faedah mudah bagi tahun 2018. Okey, nilai faedah yang kamu terima pada tahun pertama simpanan kamu disebut sebagai faedah mudah. Okey, tengok kotak yang berwarna pink ni ya. Lihat ya. Okey, cara untuk mengira faedah mudah, baki awal, okey, baki simpanan kamu RM2,000 tersebut didarabkan dengan kadar faedah yang bank bagi iaitu 1.5%. Okey, lihat pengiraan di sini. RM2,000 darab dengan 1.5%. Okey, per 100. Jadi cikgu mansuhkan sifar dengan sifar. Okey, 2 sifar di bawah, 2 sifar di atas, potong. Okey, so yang tinggal RM20 darab dengan 1.5 kamu akan dapat RM30. Bermakna di atas simpanan RM2,000 tersebut, bank memberi ganjaran sebanyak RM30. Okey, dan baki kamu pada akhir tahun ialah RM2,030. Okey, jelas ya? Baki itu kamu akan bawa ke tahun kedua sebanyak RM2,030 didarabkan dengan kadar faedah tersebut dan kamu akan dapat faedah kompaun. Okey. Sekiranya kamu menyimpan, okey, pada tahun kedua dan ketiga tanpa mengeluarkan wang, okey, dengan adanya baki terkumpul, maka nilai faedah itu dipanggil sebagai faedah kompaun. Okey, dan baki pada akhir tahun akan bertambah. Okey, jelas ya? Okey, kita lihat contoh yang kedua. Ayah Izzati membeli sebuah motosikal secara kredit. Okey, secara hutang. Cikgu gariskan di situ isi penting. Harga belian tunai dan harga belian kredit motosikal itu adalah seperti yang ditunjukkan. Okey, sekiranya beli dengan nilai tunai, harga motor tersebut ialah RM21,500. Okey, tetapi berbeza apabila kamu beli secara hutang iaitu secara kredit. Okey, kamu perlu bayar secara bulanan sebanyak RM438 selama 72 bulan. Okey. Soalan 1. Berapakah harga belian kredit motosikal itu? Maksudnya berapa harga bila kamu beli secara hutang? Okey, maklumat yang diberi. 1 bulan ataupun sebulan kamu perlu bayar RM438. Kalau 72 bulan, so kamu perlu darab RM438 darab dengan 72 bulan. So nilainya ialah RM31,356. Nampak beza tak? Bila beli secara tunai, sedikit murah, RM21,500. Tetapi bila kita beli secara hutang, nilainya akan bertambah menjadi RM31,356. Okey, nampak beza di situ ya. Okey, soalan yang kedua. Kira perbezaan. Nampak perkataan beza? So, buat simbol tolak. Beza harga antara belian tunai dan belian kredit. Okey, kita dah dapat belian tunai sebanyak RM21,500. Okey, kredit sebanyak RM31,000.
RM356. So, kita kena cari beza. Yang mana nak tolak yang mana? Nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Okey. RM31,356 tolak RM21,500. Kamu akan dapat bezanya iaitu RM9,856. Jauh beza tu ya, beli tunai dengan beli kredit. Okey. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Ayah Darren membeli 2 set pakaian sukan untuk Darren dan adiknya. Okey. 2 set. Okey, maklumat yang diberi. Ayahnya memberikan RM500 semasa membuat bayaran. Okey, berapakah baki? Nampak perkataan baki? Gariskan, buat simbol tolak. Okey, berapakah baki wang yang diterima? Okey, lihat maklumat yang diberi. Harga satu set iaitu RM238.90. Kalau 2 set, so kamu perlu darabkan. So, RM238.90 darab dengan 2. Kamu akan dapat RM477.80. Okey, itu untuk 2 set pakaian. Ayahnya membuat bayaran sebanyak RM500. Okey. So, berapa duit baki yang ayahnya terima? Kita kena tolak. Yang mana nak tolak yang mana? Yang besar tolak yang kecil. So, RM500 tolak RM477.80. Kamu akan dapat duit baki sebanyak RM22.20. Okey, jelas ya? Gariskan maklumat penting. Okey, tahu kehendak soalan, tentukan operasi dan kamu selesaikan. Okey, sebagai kesimpulan, cikgu harap kamu dapat aplikasikan teknik model Polya. Yang mana yang cikgu selalu gunakan dalam kelas itu adalah teknik model Polya. Kita gariskan maklumat penting, kita tahu kehendak soalan, kita tentukan operasi, tambah, tolak, darab, bahagi dan kita selesaikan. Okey, sebenarnya kamu dah buat, kamu dah apply pun dalam kelas ya. Okey, yang kedua, cikgu harap kamu dapat selesaikan soalan yang akan cikgu beri sebentar lagi. Sekurang-kurangnya 2 betul. Sekurang-kurangnya lagi bagus kalau dapat 4 soalan betul. Okey. Okey, sebagai latihan, kamu akan jawab soalan di dalam lembaran kerja yang akan cikgu beri sebentar lagi. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.